Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini sesi perkongsian ilmu. Hari ini saya akan berkongsi tentang sebuah naskah manuskrip Melayu lama, iaitu interpretasi dakwah berdasarkan syair dagang. Apakah itu syair dagang? Syair dagang ini merupakan sebuah naskah manuskrip Melayu yang tersimpan di Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, di sini saya sediakan QR code ya. Anda boleh imbas untuk melihat naskah asal manuskrip tersebut. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Okey, maklumat semua, syair dagang ini merupakan manuskrip Melayu bertulisan Jawi yang ditulis dalam bentuk syair. Syair ini dikategorikan dalam kelompok syair keagamaan. Manuskrip ini juga kaya dengan hukum hakam dalam Islam, teladan, kaya dengan nasihat dan sesuai dijadikan sebagai panduan kehidupan. Seterusnya, latar belakang syair dagang. Syair dagang ini ditulis pada hari Khamis, iaitu pada waktu malam Jumaat. Naskah ini telah dibeli oleh Haji Wan Muhammad Syagir pada 24 Jun 2002. Siapakah Haji Wan Muhammad Syagir ini? Beliau adalah pengumpul naskah manuskrip Melayu lama. Manuskrip ini disimpan di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia PNM dengan nombor rujukan MSS 3160 dengan jilidan 10 FF. Saiz ukuran manuskrip ini ialah 24/17 cm. Manuskrip ini tidak dicatatkan nama penyalin, nama tempat dan juga tarikh Manuskrip ini tidak mempunyai teks tentang penyalin, iaitu di halaman kolofon. Halaman kolofon merupakan halaman terakhir manuskrip Melayu lama, di mana kebiasaannya dicatatkan tentang nama penyalin, tarikh ataupun nama pemiliknya. Manuskrip syair dagang ini telah ditulis pada kertas lit Eropah berwarna putih kekuningan, bertumpukan kesan terkena air. Kertas ini mempunyai tera air berbentuk bulan sabit berprofil manusia di dalam perisai. Setiap helaiannya mempunyai 2 kolom dengan susunan jenis tulisan yang kemas dan konsisten. Tera air, saya terangkan sikit tentang tera air ini. Tera air merupakan satu lambang yang terdapat pada kertas manuskrip Melayu lama. Tera air ini boleh dilihat dengan kita mendekatkan halaman manuskrip itu dengan cahaya lampu. Jadi kita boleh nampak bayangan bentuk yang terhasil pada kertas tersebut. Seterusnya, saya akan pergi kepada aspek definisi dakwah itu sendiri. Dakwah ialah penyebaran ajaran sesuatu agama, kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain supaya menerima sesuatu kepercayaan. Kamus Dewan edisi keempat 2017. 2007. Untuk berdakwah, umat Islam perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ilmu, memperkukuhkan iman dan menyampaikan pula ilmu yang diperoleh kepada orang ramai. Seterusnya, kaedah dakwah. Kaedah dakwah ialah cara kerja atau aturan yang mesti diikuti dalam melakukan kerja-kerja dakwah atau bidang pengajaran dan penuntunan. Kaedah dakwah memainkan peranan yang penting untuk mencapai sesuatu kejayaan dan matlamat. Penggunaan kaedah dakwah yang betul dapat memudahkan kerja-kerja dakwah dan memudahkan kumpulan sasaran untuk menerima mesej dakwah yang disampaikan.
Okey, untuk makluman semua, kaedah dakwah ini terdiri daripada 3 ya. Kaedah dakwah juga dikenali sebagai uslub, iaitu kata daripada bahasa Arab yang bermaksud kaedah ataupun cara ya. Terdiri daripada 3 kaedah, iaitu uslub hikmah, yang kedua uslub mawizah al-hasanah, yang ketiga ialah uslub mujadalah. Kaedah pertama, al-hikmah bermaksud bijaksana, mawizah al-hasanah bermaksud nasihat yang baik, mujadalah bermaksud berdebat. Ini merupakan 3 kaedah ataupun cara berdakwah ya. Okey, cara berdakwah yang pertama, al-hikmah, bijaksana, lebih berfokuskan kepada cara dakwah yang lembut. Sebagai contohnya menggunakan kata ajakan ataupun galakan yang sesuai lah. Sebagai contohnya, ayuhai, dengar olehmu, mari dan sebagainya. Okey, kita boleh tengok pada rangkap 15, rangkap 19, rangkap 22 yang menggunakan kata ayuhai tuan janganlah muka. Ayuhai sebagai kata ajakan Ayuhai sahabatku encik dan dayang, dengar olehmu sekalian sanak, rangkap 22 penggunaan kata ajakan yang lembut. Okey, seterusnya cara dakwah yang kedua ialah mawizah al-hasanah, nasihat yang baik. Ini memfokuskan kepada aspek halus, cara dakwah yang halus, iaitu dari aspek kiasan dan penceritaan. Sebagai contohnya pada rangkap 74 yang pada baris kedua, pandangkan air sentiasa meleleh. Begitu juga rangkap 75, air yang suruh ada pasangnya. Maksudnya menggunakan pengarang menggunakan kata air, objek sebagai objek kiasan. Okey, seterusnya ialah mujadalah, berdebat. Kita boleh tengok pada rangkap 56, 57 dan 58. Pengarang telah menggunakan kata neraka. Di dalam neraka tempatkah aman? Rangkap 57. Dimakan neraka semuanya habis. Okey, rangkap 58. Di dalam neraka terhala. Maksudnya penggunaan kata neraka itu merupakan dalil nakli ataupun fakta berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kata neraka itu sendiri banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai kesimpulannya, pengarang manuskrip Syair Dagang mempunyai daya pemikiran dan intelektual yang hebat setanding dengan sarjana-sarjana lain. Pengarang juga mempunyai kemahiran dan penguasaan ilmu yang baik seperti ilmu agama, ilmu bahasa Melayu dan ilmu kesusastraan. Penggunaan kaedah asas dakwah seperti al-hikmah, bijaksana, mawizah al-hasanah, berkata baik, dan al-mujadalah, berdebat, dapat memudahkan penerimaan dalam kalangan masyarakat dan khalayaknya. Seseorang pendakwah perlu memilih kaedah dakwah yang betul bergantung kepada kebijaksanaan dan keupayaan masing-masing. Hal ini penting supaya dakwah dapat disampaikan, dapat diterima dan difahami sebaiknya oleh pendengar. Seseorang pendakwah juga perlu jujur, ikhlas dan berlapang dada ketika melakukan kerja-kerja dakwah. Okey, itu saja sesi pengongsian ilmu saya. Jangan lupa share dan kongsikan ya. Kongsikan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.